Gelot sikit. Bro, you okay ke? Tengah fix washing machine. Easy je. Joe. Tengah fix washing machine. Easy je. Siapa ni? It's a Kin. Service dari start sampai habis, bro. Hassle-free usership with Kin, the first rent-to-own washer-dryer in Malaysia. Kind, experience more. Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Carry. Alright guys, aku dah bagi tahu tadi yang review ni up lambat sehari actually sebab game ni serentak game Arsenal kan. So Arsenal lagi kita dah ada siap YG, so tak tengok lagi game ni. Alright, so aku terpaksa tengok lepas tu. Tu yang aku tak up. Alright, macam mana nak aku tak tengok lagi. Alright guys, so game ni ada banyak interesting points lah. First and foremost, kita akan nampak, aku kan just nak point out yang paling obvious lah. Alright, memang aku rasa maybe kebaran kalian agak tinggi untuk MC menang Premier League. Aku rasa macam tak lah. Aduh, dia ni memang dia tak nak buat apa-apa, tak nak sembang macam benda lain selain daripada diorang takkan menang Premier League. Apa alasan dia memang tak ada. Right, the only reason ataupun sebab utama yang aku boleh nampak kalau tak aku cuba bayangkan macam diorang tak menang Liga is that Haaland injured. Let's say Haaland injured ataupun De Bruyne injured. De Bruyne tak, Haaland. Sebab ada banyak player yang boleh pengganti De Bruyne and main dekat position tu and lebih kurang sama walaupun tak semeroket De Bruyne, tapi korang lebih kurang tahulah macam player tu, the role tu lebih kurang sama. Macam banyak players yang boleh jadi supplier macam mana De Bruyne supplier. Maybe tak finishing macam De Bruyne, tapi ramai orang yang boleh duduk kat role tu kecuali Haaland punya role lah. And kita nampak Haaland punya role, let's say kalau dia injured and Liverpool MC akan terpaksa main game false nine. Aku tak rasa Alvarez akan ready untuk main cara Haaland, so mungkin akan main false nine macam dulu-dulu macam MC main tanpa striker. Cuma masalah besar, dah tak ada Jesus, dah tak ada Sterling. Itu akan jadi masalah besar and membuatkan maybe lah let's say diorang tak konsisten menang. Tapi aku rasa kebaran kalian tu agak rendah lah untuk MC, and aku rasa diorang still akan move forward and akan stay menang Liga. Baik, kita tengok macam mana keadaan, macam anything can happen. So far dalam Liga nombor 1, tapi kita nak start sembang pasal game ni. Alright, yang paling obvious bagi aku is kita nampak development of Haaland. Sorry, aku tak siap sikit. Development of Haaland sebagai sole striker tu. Sebab apa? Haaland kita nampak macam game lawan West Ham, dia lebih kepada main macam striker old school punya style lah. Orang bagi through ball, lari laju-laju, finishing cultured. Itulah Haaland. And debut itulah Haaland, iaitu apa? Skor 2 biji. Tapi game ni guys, kalau korang perasan banyak kali apa yang jadi dia ni lebih kepada hold up play tu. Nampak dah memang dia start implement benda tu. And aku rasa Guardiola dah slowly train dia ni dekat dalam training session sebagai striker yang boleh main, yang boleh buat hold up play, yang mana kebanyakan striker kalau boleh buat hold up play dia tak boleh jadi pemain finishing macam Haaland. Kalau boleh main macam Haaland as in finishing, dia punya hold up play tak sebagus tu. Alright, adakah hold up play Haaland bagus gila kau? Taklah juga, tapi nampak improvement and dia ni muda lagi and ada masa lagi untuk develop dia jadi more complete striker lah. Dia punya complete forward, dia boleh main macam mana gol dalam West Ham and dia punya hold up play pun akan jadi meroket. Sebab dari physicality memang tak boleh sangkal apa-apa. Dia memang dia sentiasa, kita tahu dia ni punya physicality memang on point lah. Laju pun laju, kuat pun kuat, besar pun besar. Cumanya, tapi kita tak tahu dekat defense kan. Defense dekat Premier League pun memang kuat semacam enggak. Bukan boleh percaya sangat diorang ni. Tapi so far semalam nampak Kelly kena bully dengan dia. Macam defense Bournemouth memang tak boleh nak cope dengan Haaland bagi aku semalam. And kebanyakan masalah yang dihadapi oleh MC untuk score goals pun, walaupun diorang tak susah sebab diorang score 4 biji, tapi kebanyakan lah sebab diorang lagi banyak chance tapi diorang tak boleh score. Aku rasa diorang boleh score lagi banyak, tapi disebabkan apa guys, masalah MC yang kita nampak semua adalah masalah tu datang pada diri diorang sendiri. Alright, apa maksud aku diri diorang sendiri masalah tu? Contoh lah, kita nampak ketidakmatangan Foden tu nampak ada lagi lah, yang mana aku rasa dalam kepala otak dia macam ni, kita akan skor banyak gol dalam game ni. So apa dah salah kalau aku shot sendiri and aku jadi macam tamak sikit untuk aku skor banyak gol lah untuk diri aku. Tu aku rasa dalam kepala otak Foden. Sebab dia tahu yang Mahrez boleh main, dia tahu Grealish boleh start, so dia nak dengan adanya dia skor banyak gol, dia akan implement, dia akan stamp diri dalam first 11 yang mana player lain tak boleh nak lawan lah. And aku rasa tu ada kesilapan besar dari segi Foden punya style. Sebab aku tengok, kita nampak semalam Haaland memang marah gila dengan dia ni.
Berapa banyak chance yang mana dia boleh square untuk Haaland tap in je, tapi Mamat ni buat keputusan untuk shoot. Itulah masalah besar. Maybe lah bukannya selalu korang pun akan menang game, tapi that is not the point. The point is letak ego keluar and bagi Haaland score sebanyak yang boleh. Sebab at the end of the day, aku rasa Guardiola mesti akan bising dekat player-player dia, yang mana Haaland ni diorang dah beli Mamat 60 juta lebih kurang. Bukannya untuk tengok member dia miss, tapi dia beli untuk score. So bagilah bola kat dia sebanyak yang boleh, sebab dia ni memang kerja dia score. Melainkan memang dia yang boleh jadi supplement team dia dari segi assist ke apa tak. Tapi memang dia ni adalah the only reason dia dipanggil, sebab MC tak pernah ada betul-betul ada striker selepas Aguero and Mamat ni lah harapan MC. Itu aku rasa maybe let's say tak mustahil juga kita akan tengok next game Foden kena bench. Sebab Pep Guardiola kau tahu style dia memang ruthless. Kalau player tak dengar cakap dia, kau bagus macam mana pun sayonara. So itulah benda yang aku rasa Foden kena start slowly keep in mind benda tu. And kita nak sembang pasal De Bruyne punya goal, memang tak nak cakap apa lah. De Bruyne punya goal lawa gila mat. Berapa ramai je player yang boleh score outside the foot tu dengan culture yang macam tu, dengan confidence yang macam tu, composure dia pun on point. Sebab apa? De Bruyne bukan player yang paling laju, bukan player yang paling kuat, bukan player yang paling kreatif. Okay lah, dia maybe one of the creative players lah, tapi dia bukan, dalam dunia ni dia bukan the best. But apa yang dia buat best is dia punya composure on the ball guys. Dia punya confidence untuk bagi passing yang meroket, macam mana lawan West Ham hari tu, ataupun dia punya confidence untuk shoot dengan outside of foot. Relax, alright? Memang relax mat. So aku rasa Mamat ni memang world class lah. Bagi aku De Bruyne dah level-level world class. And Gundogan kita tengok slowly dapat balik dia punya form masa dia time COVID tu. Memang dia perform rocket gila kan. Kita dah nampak slowly lah dia punya role yang dia main dekat half space between winger dan striker tu memang obvious. And nampak dia slowly like get back to form dia yang sebenar kan. Sebab last season bagi aku dia tak semeroket yang dia boleh, walaupun towards end of season tu dia banyak tolong MC dalam keadaan-keadaan yang macam memang perlukan goal and perlukan kemenangan. Sama juga macam last game of the season yang dia perform kan. So kita nampak Gundogan kat situ dia punya perform tu. And Cancelo guys, aku rasa aku punya kesilapan besar tak masukkan Cancelo aku dalam FPL aku. Aku masukkan Trent, aku rasa aku nak masukkan Cancelo lah. Sebab aku rasa macam nampak gaya so far macam diorang kena pergi banyak clean sheet daripada Liverpool kan. So Cancelo memang tak nak cakap apa dari segi dia punya assist, dari segi dia punya finishing. And aku interested nak tengok macam mana Gomez slowly akan integrated dekat team ni, and macam mana style of play Gomez akan digunakan. Adakah Cancelo akan masuk belah kanan right back and Gomez akan jadi first 11 ataupun tak. Aku rasa susah lah, sebab dia ni budak baru lagi and tak ready untuk physicality Premier League. Tapi maybe, siapa tahu, kita pun tak boleh nak cakap banyak, sebab maybe benda tu boleh jadi. Sebab kalau bukan boleh percaya sangat Guardiola ni tiba-tiba je kan. Tu je lah dari segi keburukan game, tak ada banyak sangat. Aku just rasa bersalah kesian kat Bournemouth sebab diorang perform baru ni menang 2-0 dengan Aston Villa tak silap aku kan. And game ni memang susah. And aku rasa memang kita nampak Haaland punya style memang bully gila defense ni, sebab memang kita tahu Bournemouth akan main sit back, park the bus. Kalau nak bandingkan dengan masa diorang West Ham memang cuba attack, sebab West Ham ada quality dari segi scoring kan, dengan diorang punya attacking player banyak-banyak yang meroket. So aku rasa diorang boleh kena expose dari segi through ball lah, sebab defense diorang nak cuba main highline juga, tak macam Bournemouth. So sebab tu kita nampak kegunaan Haaland tu ditukar. So pendapat korang tentang game ni, aku rasa memang nasib ke 4-0 ni, aku rasa memang Guardiola boleh konsisten gila sampai menang Liga. Apa pendapat korang?